Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaika al muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah. Untuk memberkati majlis pada petang yang berbahagia ini, insya-Allah, marilah kita sama-sama menghadiahkan umul kitab kepada baginda Rasulullah agar majlis kita pada petang ini sangat-sangat diberi rahmat, sangat-sangat diberi barakah, insya-Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu. Alhamdulillah, tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama-tamanya izinkan saya yang lemah, yang dhaif, yang hina lagi banyak dosa ini, mudah-mudahan diampunkan dosa-dosa saya, insya-Allah. Mudah-mudahan tuan-tuan yang mendengar, yang melihat kuliah saya pada petang ini, insya-Allah, mudah-mudahan kita semua direzekikan dengan hidayah dan taufik. Marilah kita pasang niat kita ikhlas lillahi ta'ala. Mudah-mudahan dengan itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan senantiasa bersama kita dengan maksud melimpahkan rahmatnya dalam majlis kita ini. InsyaAllah, saudara-saudari, hadirat yang dirahmati sekalian, pada petang ini saya akan bercakap satu tajuk, iaitu Fatah At-Tamimi dan kaitannya dengan Imamul Mahdi. Tajuknya ialah Fatah At-Tamimi dan kaitannya dengan Imamul Mahdi. Jadi sebelum itu, saya suka untuk meringkaskan, nak menceritakan siapakah dia yang dikatakan Fatah At-Tamimi ni. Fatah At-Tamimi ni disebut dalam hadis. Kalau dulu ni, kita ni, kalau di Malaysia ni, tak pernah dengar Fatah At-Tamimi. Imam Mahdi pun sangat jarang-jarang kedengaran. Cuma pada hari ini, alhamdulillah, dengan kasih sayang Tuhan, kita dah banyak dengar tentang Imamul Mahdi. Dan ada jugalah kita mendengar tentang hadis yang berkaitan dengan Fatah At-Tamimi. Jadi Fatah At-Tamimi ini sebenarnya adalah tokoh di akhir zaman yang dijanjikan, yang nama disebut dalam hadis Nabi SAW. Bila disebutkan tokoh yang dijanjikan, maknanya namanya tu ada diisyaratkan. Namanya ada dalam hadis Nabi SAW. Jadi siapa Fatah At-Tamimi? Fatah At-Tamimi ni, kalau kita baca hadis Imam Mahdi, di sana terdapat ungkapan atau perkataan istilah Fatah At-Tamimi. Gelaran. Dia seorang tokoh yang diberi gelaran Fatah At-Tamimi. Jadi bila sebut Imam Mahdi, dia ada kaitan dengan Fatah At-Tamimi. Bila sebut Fatah At-Tamimi, dia ada kaitan dengan Imamul Mahdi. Sama ada secara langsung atau secara tidak langsung. Yang seterusnya, sebenarnya Fatah At-Tamimi ini digandingkan dengan Imam Mahdi dan digandingkan dengan Nabi Isa AS. Inilah yang dinamakan sebagai tokoh tiga serangkai. Di akhir zaman ini ada tiga tokoh yang akan memperjuangkan Islam. Bermula daripada Fatah At-Tamimi. Fatah At-Tamimi kemudian disambung dengan Imamul Mahdi, kemudian seterusnya Nabi Isa AS. Jadi tiga ni dinamakan tokoh tiga serangkai. Jadi kita nak ringkaskan dulu sebelum kita nak bacakan hadis-hadis ataupun bukti yang berkaitan dengan Fatah At-Tamimi ni. Seterusnya ialah Fatah At-Tamimi adalah pemimpin jemaah kebenaran di akhir zaman. Mana Fatah At-Tamimi ini dia akan memimpin sebuah jamaah. Jamaah dia inilah yang disebut sebagai jamaah kebenaran di akhir zaman, yang ada kaitan dengan Imamul Mahdi.
Di mana Fatah At-Tamimi ni suatu ketika nanti dia akan mendapat kuasa. Kuasa politik, kuasa negara atau daulah. Dia akan mendapat daulah dan diserahkan kuasa daulah ni, kuasa negara ni kepada Imamul Mahdi. Sebab itulah Fatah At-Tamimi ni dia ada kaitan dengan Imamul Mahdi. Nanti kita bacakan secara terperinci hadis yang berkaitan. Kemudian daripada itu, saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian, bila disebut Imamul Mahdi, Imamul Mahdi ini akan zahir. Jadi sebelum zahirnya, tokoh yang akan berperanan. Tokoh yang akan berperanan iaitu membina sebuah taifah, jamaah dan menyediakan jamaah, tapak jamaah. Tapak jamaah dan orang-orangnya untuk diserahkan kepada Imamul Mahdi. Kemudian Fatah At-Tamimi ini juga adalah disebut dalam hadis sebagai Wazir Al-Mahdi. Wazir itu maknanya menteri Imam Mahdi. Kemudian dia berhadapan dengan 7 tahap perjuangan yang kita akan sebut nanti. Tokoh yang akan diberi kuasa. Tokoh yang akan diberi kuasa. Jadi setelah kita mendapat sedikit gambaran siapa Fatah At-Tamimi juga, dia juga akan kita umat Islam di mana pun kita berada, maka kita wajib mesti berbaiat dengan Fatah At-Tamimi ini. Jadi di sini kita dapat tahu apa ramainya orang yang tidak faham. Yang pertama, mereka tak tahu pun cerita tentang Fatah At-Tamimi, mereka tidak mempercayainya, mereka tidak meyakininya, bahkan menolaknya mentah-mentah. Sedangkan figure Fatah At-Tamimi ini sangat penting. Ia sangat dikaitkan dengan Imamul Mahdi. Jadi kalau ada di antara kita siapa saja yang bicara tentang Imamul Mahdi tanpa mengait dengan Fatah At-Tamimi, ada maknanya dia tidak tahu macam mana, sama ada prosesnya, sama ada perjalanannya, kronologinya, hubung kaitnya antara Fatah At-Tamimi dan juga Imamul Mahdi. Jadi yang pertamanya, sebelum ini telah saya pun bacakan hadis ini, saya bacakan lagi daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam akhadha bi yadi Ali faqala sayakhruju min sulbi hadza fata yamla'u arda qistan wa adlan fa idza ra'aytum zalika fa 'alaikum bil Fatah At-Tamimi fa innahu yuqbilu min kibalil masyriq wa huwa sahibu rayatil mahdi. Riwayat riwayat hadis ni diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam kitab Awsat, ya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, dalam hadis ni kita nak ambil beberapa poin yang penting, ya. Iaitu bahawa Nabi SAW ini memberitahu bahawa akan keluar dari sulbi ini seorang pemuda yang akan memenuhi bumi. Pemuda ini adalah Imamul Mahdi. Jadi Imamul Mahdi ini sebenarnya dia adalah seorang lelaki yang akan zahir tidak lama lagi. Dikatakan pemuda dengan faktor karamah. Ini ramai orang tak faham bahawa setengah disebut dia zahir ini ketika usianya dalam lingkungan 40-an, 30-an, dia anggap pemuda dengan faktor karamah. Dia sebenarnya telah berusia, ya. Tetapi dengan faktor karamah dia nampak muda. Ini dikatakan Fatah tadi akan memenuhi bumi ini dengan keadilan. Apabila kita yakin yang demikian itu, yakin bahawa Imam Mahdi ini akan datang memerintah dunia ini, bumi ini dengan penuh keamanan dan keharmonian. Pada ketika bila kita yakin, kita dapat tahu berita itu, maka hendaklah kita bersama-sama. Fa iza ra'aitum zalika fa 'alaikum bil Fatah At-Tamimi. Kamu mesti bersama dengan Fatah At-Tamimi. Kenapa? Kerana Fatah At-Tamimi ini dialah orangnya, tokoh yang berperanan sebelum Al-Mahdi menyediakan tapak kepada Al-Mahdi, nak diserahkan kuasa kepada Al-Mahdi. Jadi dia ini, walaupun kita menunggu Imamul Mahdi, tapi Fatah At-Tamimi secara tersiratnya dia merupakan satu tokoh yang sangat-sangat penting. Dia merupakan takbut. Takbut ni maknanya satu bot kecil yang akan tarik kapal besar. Kapal besar tu adalah Imamul Mahdi. Jadi kapal besar bila nak bergerak keluar daripada dermaga dia, maka perlu ada takbut yang tarik dia keluar. Untuk dia apa? Untuk dia bergeraklah. Untuk dia meneruskan perjalanan ke seluruh dunia ni, untuk pada peringkat permulaan perlukan takbut itu. Okey. Bila kita yakin bahawa Imam Mahdi ni akan datang memerintah dunia, kita mesti bersama dengan Fatah At-Tamimi ni, bersama dengan jamaah dia.
Sebab dia lah akan mendidik kita, mentarbiah kita, memproses kita dengan izin dan kuasa Allah. Sehinggalah kita ini dilayakkan. Bukan semua layak. Jemaah kebenaran ini mungkin ada ramai orang yang nak masuk jemaah, tapi mereka akan diproses. Akhirnya yang diterima hanyalah 313 orang sahaja. Ini yang pertama ya. Kemudian kita baca daripada hadis ini, kita dapat tahu juga bahawa dia datang daripada timur. Jadi sebelum ini dalam kuliah saya ceramah, saya dah menyebutkan bahawa Imam Mahdi itu datang daripada timur. Dan Fatah At-Tamimi ini juga datangnya daripada timur. Yukbilu min kibalil masyriq. Kenapa timur? Sebelum ni dah bagi tahu Islam akan bangkit daripada timur. Bila Islam bangkit daripada timur, tentulah superhero-nya, tokoh-tokohnya daripada timur. Dan disebut lagi wahwa sahibu rayatil Mahdi, dia pemegang panji-panji Al-Mahdi. Mana yang akan menyerahkan panji-panji hitam kepada Al-Mahdi ni? Fatah At-Tamimi. Sebab itu bila kita bersyarah, kita nak hurai apa-apa yang berkaitan dengan Imamul Mahdi, tidak kita kena kaitkan dengan Fatah At-Tamimi. Fatah At-Tamimi ini adalah seorang tokoh pemimpin jemaah kebenaran yang mana sangatlah ada kaitan. Dia mengenali Imam Mahdi ni. Sebab itu dia serah kuasa pada Imam Mahdi. Kalau dia tak kenal, macam mana dia nak serah kuasa pada Imam Mahdi? Kemudian lagi daripada hadis yang lain, ya, saya nak sebut ni terang lagi bersuluh. Mudah-mudahan dalam keadaan petang yang begini, saya diberi kekuatan, diberi izin, rahmat, kasih sayang Tuhan untuk bicara agak lancar supaya dapat difahami oleh tuan-tuan, insya-Allah. Baiklah, kita ikuti hadis yang seterusnya. An Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala, "Bainama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam iz aqbala fityatun min Bani Hashim falamma ra'ahum an-nabi sallallahu alaihi wasallam igrawraqat aynahu wa taghayyara launuhu faqultu ma nazal nara fi wajhika shay'an nakrahu faqala inna ahlal bait akhtara Allah lana al-akhirah 'ala ad-dunya wa inna ahlal baiti sayulqawna ba'di bala'an wa tashridan wa tatridan hatta ya'ti qaumun min kibalil masyriq ma'hum rayatus sud fayas'aluna al-haq fala yu'tawna fayuqatiluna fayunsarun fayu'tawna mas'alu fala yakbalunahu hatta yadfa'uha ila rajulin min ahli al-bait fayamla'uha qistan kama mala'uha jawran faman adraka zalika minkum falyatihim walau habwan ala salji fa innahu al-mahdi. Jadi hadis ni penting tuan-tuan. Daripada Ibnu Mas'ud menceritakan bainama ketika kami bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datanglah sekumpulan anak muda daripada kalangan Bani Hashim, Ahlul Bait, keluarga Nabi, iaitu Hasan dan Husin. Falamma ra'ahum Nabi, apabila Nabi melihat mereka ini, maka igrawraqat aynahu, maka kedua mata Rasulullah berlinang air mata, tergenang air mata, dan wajah bagi dia berubah. Tengok anak muda ni Nabi ni SAW, dia ada mukjizat. Dengan izin Allah, maka dia dapat tahu, maka dia pun bertukarlah wajahnya, sedihlah. Jadi sahabat ni melihat satu yang wajah Nabi yang sedih ini dengan tergenangnya air mata, berlinangan air mata, lalu bertanya, ma nazal nara fi wajhika syai'an nakrahu, mengapa kami melihat pada wajah engkau ya Rasulullah sesuatu yang kami tak suka? Sahabat sukalah melihat Nabi ceria. Ni Nabi bersedih. Maka berkatalah sahabat, ni nak kaitkan dengan panji-panji hitam, nak kaitkan dengan kebangkitan Islam dari timur. Maka kata Nabi SAW, apa dia? Aghtarallahu lanal akhirah ala dunya. Sesungguhnya Allah telah memilih Ahlul Bait ini, memilih apa? Akhirat lebih daripada dunia. Maknanya Ahlul Bait ini akan mendapat ujian, kan? Akan mendapat ujian hatta ya'ti qaumun min kibalil masyriq, sehingga datang kaum daripada masyriq. Nabi boleh je cakap sehingga datanglah kaum daripada kita Arab ke, tapi tak cakap macam tu. Nabi kata qaumun min kibalil masyriq mahum rayatus sud, pada mereka ni adalah, bersama mereka ada panji-panji hitam. Fayas'alunal haq, jadi mereka ini apa tuan-tuan? Mereka ini meminta kebaikan. Fayas'alunal haq, minta kebaikan. Ni tahap perjuangan Fatah At-Tamimi akan melalui 7 tahap yang besar. Jadi nak tahu jemaah kebenaran, salah satunya
gelaran bagi pemimpin ini bukan nama sebenar. Gelaran dia Fatah At-Tamimi atau Syuaib bin Saleh atau Al-Mansur atau Amir bin Umara. Ini antara gelaran-gelaran dia. Jadi yang pertamanya apa tadi? Fayas'alunal haq, dia minta kebaikan. Fala yu'tawna, maka tidak diberikan. Dua-dua dua tahap. Yang ketiga, fayuqatiluna, lalu mereka meneruskan perjuangan mereka. Mereka terus meneruskan menegakkan hukum yang 5, wajib, sunat, haram, harus, makruh dalam kehidupan mereka, perjuangan mereka untuk menegakkan Islam. Kemudian daripada itu fayun sorun, tahap yang keempat. Fayun sorun ni mereka diberi kemenangan. Diberi kemenangan. Akhirnya mereka diberi kemenangan. Mula-mula tidak diberi, tidak disokong, dipinggirkan, akhirnya diberi kemenangan. Dah apa dah? Fayu'tawna mas'alu. Yang kelima, fayu'tawna mas'alu. Maka diberilah apa yang mereka minta tadi, diberi kepada mereka. Fala yakbalunahu, mereka tak nak, pemimpin tak nak, Fatah At-Tamimi tak nak, dia tak nak kuasa. Dia berjuang untuk mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Dia tak nak. Tapi dia paksa. Sebab apa? Negara dah teruk, negara dah nazak. Kalau tidak, negara akan dapat kat Yahudi, akan dapat dekat musuh-musuh Islam. Fala yakbalunahu hatta yadfa'uha, sehingga akhirnya dia terpaksa terima kuasa tadi, dia serah. Yadfa'uha ila rajulin min ahlil bait, sehingga akhirnya diserah kepada seorang ahlul bait. Siapa? Imam Mahdi lah. Bermakna Fatah Tamimi ni dia ada kaitan dengan Imam Mahdi. Imam Mahdi Zahir ni mana dah sediakan tapak orang-orangnya. Mana Fatah At-Tamimi menyediakan orang-orangnya yang akan diserahkan. Sebahagian besarnya makna diproses oleh Fatah At-Tamimi, dan sebahagian yang lainnya diproses oleh wazir-wazir yang lain, menteri-menteri lain. Al-Mahdi tu ada 7 menteri. Jadi 6 menteri tempat lain. Proses ni. Ini ringkasan dia. Fayamla'uha qistan kama mala'uha jawran. Maka Imam Mahdi ni akan memenuhilah bumi dengan keadilan. Maknanya kita ni dah sampai penghujung lah. Maknanya kezahiran Al-Mahdi ni akan ditandai, akan ada alamatnya. Apa alamatnya? Ada satu tokoh yang akan bergelanggang, menyediakan tapak, menjadikan role model, menyediakan segala-galanya untuk diserah kepada Imam Mahdi. Jumlahnya 313 orang. Setengah ada menyebut 314, setengah ada menyebut 315. Yang masyhurnya 313. Jadi Imam Mahdi ni akan merintah dunia dengan Fatah Tamimi lah, secara aman. Faman adraka zalika minkum, barang siapa yang sempat menemuinya, falyatihim, maka datangilah mereka. Datangi mereka ini mula-mula datang kepada jamaah kebenaran, yang mana pemimpinnya adalah Fatah At-Tamimi. Datang buat apa? Bai'ah. Faman sami'a bihim, dalam hadis yang lain, faman sami'a bihim falyatihim falyubayyi'hum. Bai'ah. Mana hukum berbai'ah dengan Fatah ini wajib. Walau habal ala salji, walaupun merangkak di atas salji. Fa'innahu al-Mahdi, kerana bersama-sama dengan jamaah kebenaran ini ada Al-Mahdi. Jadi walau habal ala salji ni, walaupun merangkak di atas salji ni, merujuk kepada kalau keadaan tu sukar, kalau keadaan tu payah sangat, kena juga mendapatkan pemimpin kebenaran ni, kena juga berbai'ah dengan dia. Bukan makna bila walau habal ala salji, kita pergilah negara-negara yang ada salji tu. Bukan begitu. Walaupun berangkat atas salji, walaupun nak mati, kena dapatkan kebenaran di akhir zaman ini. Jadi pada apa yang telah dijelaskan tadi, inilah apa yang saya cuba sampaikan kepada tuan-tuan berkaitan dengan kebenaran. Kebenaran ini sebagaimana yang kita tahu, kita wajib kita mendapatkan kebenaran. Kalau orang tanya kenapa kita wajib mendapatkan kebenaran, sebab kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 147, Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datang dari Tuhan, maka janganlah jadi kelompok atau orang-orang yang ragu-ragu. Maka mencari kebenaran itu wajib. Mencari jemaah kebenaran itu wajib. Maknanya Islam ini bukan sekadar
kita semayang saja atau sekadar semayang jemaah saja, sekadar menuntut ilmu, kita jaga anak kita, isteri kita, kita jaga masyarakat, dah ada lagi. Tambah-tambah kita berada di akhir zaman, rupa-rupanya ada jemaah kebenaran. Dan kita bertuah. Orang di Asia Tenggara sangat bertuah. Kenapa? Kerana jemaah kebenaran itu ada di Asia Tenggara ini. Makna pemimpinnya daripada timur. Makna Imam Mahdi ni orang timur dan Fatah Tamimi ni orang timur. Atau saya dah sebutkan dulu, dia adalah Ajam. Ajam tapi keturunan Nabi, keturunan Arab, Ahlul Bait. Dan Fatah Tamimi sudahlah, tentulah dia daripada Bani Tamim. Jadi itulah, sekarang tu saya nak buat pencerahan tentang Fatah At-Tamimi. Tuan-tuan boleh cari lagi maklumat. Fas'alu ala zikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang yang tahu. Jangan tanya orang yang bukan bidang dia. Tanya orang yang PhD bahasa Arab. Dia bukan tahu tentang Imam Mahdi dan Fatah Tamimi. Tanya orang yang hafaz Quran 30 juzuk. Dia bukan tahu Imam Mahdi dan Fatah Tamimi. Cari orang yang di bidang itu. Dia mengaji bidang itu. Mengaji menurut Ahlussunnah, aliran Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi jangan tergesa-gesa buat kesimpulan. Jadi bila kita kaji, mudah-mudahan tuan-tuan yang mendengar kuliah saya ini akan direzekikan mendapat hidayah, mendapat taufik. Dan mudah-mudahan tuan-tuan akan bersetuju bahawa sebenarnya memang insya-Allah tokoh yang dijanjikan sebelum kezahiran Al-Mahdi itu adalah gelarannya Fatah At-Tamimi atau Syuaib bin Saleh atau Al-Mansur atau Amir bin Umara. Dia adalah wazir. Semua ini terdapat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Carilah dalam kitab Aqdud Durar atau Al-Hawil Al-Fatawa karangan Imam Sayuti. Tuan-tuan akan menemuinya bahawa Imam Sayuti ini seorang mujaddid kurun yang ke-9, seorang yang pernah yakazah dengan Nabi sampai 75 kali, seorang yang bertakwa. Jadi untuk mengetahui bahawa hadis ini dapat diterima pakai, cukuplah kerana kita bersandar kepada seorang ulama, tokoh muktabar dan mujaddid. Mujaddid ni orang yang zahir setiap 100 tahun sekali, maka orang yang arif billah, yang sangat-sangat diberi faham pada agama. Ma yuridillahu bihi khairan yufaqqih fiddin. Jadi tuan-tuan yang dirahmati sekalian, ampun maaf daripada saya, maka rumusan yang paling besar pada petang ini ialah di akhir zaman ini, makna sebelum Imam Mahdi Zahir ini akan adalah di mana-mana negara dalam dunia ini, khususnya di Asia Tenggara, di timur ni, sama ada Indonesia atau Malaysia, akan ada seorang. Itulah Fatah At-Tamimi. Dia akan mendapat kuasa. Kuasa daripada pemerintah, kuasa daripada kerajaan yang beri pada dia kuasa tadi, yang terpaksa diterima dan akan serah pada Al-Mahdi. Itulah kronologinya, itulah ceritanya yang tepat, yang sebenar dan muktamad dah, insya-Allah. Jadi saya dapat ni bukan menggunakan akal pemikiran saya, tidak. Saya berguru. Saya belajar dengan guru mursyid. Nanti akan ni siri yang pertama lah. Ada lagi. Jadi minta maaf sekiranya dalam siri ini saya agak tidak lancar, agak ada teknikal-teknikalnya. Jadi mudah-mudahan yang pentingnya poinnya, yang pentingnya ada hujahnya, insya-Allah. Ampun daripada saya. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.